Jadi benign prostatic hyperplasia inilah satu penyakit atau keadaan yang di mana apabila kelenjar prostat yang hanya ada pada kaum lelaki membesar. Pembesaran ini ia akan menyebabkan salur kencing atau lebih dikenali sebagai urethra untuk menyempit disebabkan tekanan daripada kelenjar prostat tersebut. Mereka-mereka yang lebih cenderung untuk mendapat benign prostatic hyperplasia inilah apabila mereka berumur 50 tahun ke atas. Semakin tua seorang pesakit tersebut, maka kebarangkalian untuk mendapat penyakit ini akan bertambah. Jadi simptom-simptom penyakit BPH ni kita boleh bahagikan kepada dua, iaitu satu ialah apabila simptom-simptom tersebut dikaitkan dengan penyimpanan air kencing. Kumpulan simptom yang kedua ialah apabila mengeluarkan air kencing. Secara dasarnya bila kita melihat kepada simptom-simptom BPH, yang utama ialah dikaitkan dengan aliran air kencing ataupun kekerapan membuang air kecil, perasaan cepatlah untuk membuang air kencing jika perasaan membuang air kencing itu tiba. Pesakit atau seorang individu itu bangun pada waktu malam untuk membuang air kecil lebih daripada satu kali. Seterusnya, aliran yang perlahan bila pesakit tersebut mengeluarkan air kencing dan tersekat-sekat. Yang terakhir ialah apabila pesakit perlu meneran untuk mengeluarkan air kencing, terutamanya di waktu pagi. Secara langsung, benign prostatic hyperplasia dan prostate cancer tidak dapat dikaitkan, tetapi simptom-simptom bagi benign prostatic hyperplasia dan kanser prostat adalah sama. Maka keutamaan apabila pesakit tiba di klinik untuk mendapatkan konsultasi ialah untuk membezakan di antara BPH dan kanser prostat. Masalah-masalah yang akan berlaku jika benign prostatic hyperplasia ini tidak dirawat ialah terutamanya menyebabkan satu keadaan tekanan tinggi di dalam pundi kencing yang akan menyebabkan fungsi buah pinggang merosot dan akhirnya akan menyebabkan seorang pesakit tersebut memerlukan dialisis ataupun gantian bagi fungsi buah pinggang. Itu masalah utama yang menyebabkan seorang pesakit itu perlu mendapatkan rawatan. Yang kedua ialah kebarangkalian untuk mendapat jangkitan air kencing atau jangkitan salur kencing yang kerap. Ini adalah kerana air kencing yang tidak dapat dikeluarkan secara habis itu akan cenderung untuk mendapat jangkitan kuman. Ketiga, batu karang boleh terbentuk di dalam pundi kencing akibat daripada air kencing yang tidak dapat dikeluarkan secara lengkap. Dan seterusnya ialah apabila pesakit-pesakit mendapat kesan sampingan daripada ubat-ubatan yang biasa diberikan untuk mengawal simptom-simptom BPH tersebut. Kita biasanya berikan ubat-ubatan yang kita panggil alpha blocker. Alpha blocker ni akan menyebabkan otot-otot lembut di bahagian urethra atau salur kencing lebih rileks, yang mana ia akan menyebabkan air kencing mudah untuk keluar. 5-ARI pula digunakan untuk mengecutkan prostat. Tapi masalahnya di sini ialah menggunakan ubat-ubatan ini kita terdedah kepada risiko kesan sampingan. Pembedahan secara tradisinya bagi prostat ialah transurethral resection of the prostate. Pembedahan ini melibatkan kita korek kawasan prostat tersebut untuk membesarkan jalan kencing. Jadi kalau kita lihat pada bukti-bukti saintifiknya, terdapat pelbagai kajian yang telah dilakukan di seluruh dunia. Malah teknologi ini juga telah dimasukkan di dalam guideline ataupun salah satu dokumen yang dikeluarkan daripada European Association of Urology sebagai salah satu pilihan untuk rawatan BPH. Dari segi keberkesanannya, ia telah dibuktikan secara saintifik berkesan untuk meningkatkan aliran air kencing dan juga memberikan pesakit-pesakit BPH kepuasan. Kita menyucuk wap air secara terus ke kelenjar prostat, yang mana wap air ini adalah dalam satu keadaan bersuhu tinggi, seterusnya akan menyebabkan sel-sel di kelenjar prostat tersebut mati. Kelenjar prostat akan mengecut dan akan membesarkan saluran air kencing,
untuk membolehkan pesakit tersebut kencing dengan lebih efektif dan untuk mereka puas apabila membuang air kecil. Satu ialah untuk mendapatkan konsultasi dengan lebih cepat saya. Bila ada simptom-simptom tersebut dan juga tidak hilang selepas beberapa minggu, terus dapatkan nasihat kesihatan melalui pakar-pakar urologi di klinik atau hospital yang ada. Nasihat yang diberikan kepada individu-individu yang semakin berumur pula ialah untuk menjaga kesihatan secara umumnya, elakkan daripada penyakit NCD ataupun kencing manis, darah tinggi, yang seterusnya amalkan pemakanan yang sihat, bersenam dengan kadar yang mencukupi dan juga banyakkan untuk minum air. Seperti yang saya katakan tadi, kerana air kencing tidak habis keluar, maka lebih tinggi risiko untuk jangkitan kuman. Untuk mengelakkan jangkitan kuman daripada berlaku, kita perlu mengamalkan untuk meminum air dengan secukupnya.